Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang jemaah maghrib yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, khususnya kepada pengurusan tertinggi masjid, Tuan Nazir, Imam SU Bendahari serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, rakan-rakan guru, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, termasuklah para penonton yang menonton secara live sekarang ini. Didoakan agar semuanya dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang luas, yang halal, dan seterusnya diberikan taufik dan hidayah, insya-Allah, amin. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah menunaikan kefarduan maghrib secara berjemaah. Jadi seperti biasa, kita akan sambung kembali, menyambung kembali kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah pada malam ini kita masuk muka surat 117, bab yang ke-6. Sebab kali terakhir hari itu kita berhenti 27/8 2023. Jadi yang di kitab boleh tengok, dah hampir separuh kitab, mungkin 2-3 tahun lagi baru habis agaknya. Kan, kalau tengok tebalnya lah 2-3 tahun lagi. Kalau panjang umur, habis kitab ni. Kalau pendek umur, kita yang habis dulu sebelum kita habis. Biasalah tu, biasa. Jadi kita malam ni kita sambung balik bab yang ke-6. Apakah dia tajuk bab yang ke-6 ini? Iaitu menyatakan kasih akan kemegahan. Menyatakan kasih akan kemegahan, ataupun dalam masa mudahnya seronok, ataupun cinta kan kepada kemasyhuran, kemegahan. Orang putih panggil proud, kan, proud. Kalau bahasa Arabnya dipanggil sebagai fakhur, kebanggaan. Apa yang dibanggakan dan apa yang menyebabkan dengan bangga ini, proud ini, boleh menyebabkan hati kita jadi rosak. Walaupun kejayaan-kejayaan, bila kita terima kejayaan ini, sepatutnya kita memang rasa seronok lah, kan, rasa seronok. Anak berjaya, seronok, kan, dapat pekerjaan bagus, seronok. Daripada seronok tu dia boleh naik menjadi kebanggaan, dia boleh naik jadi kemegahan. Itu yang menjadi masalah. Jadi kita akan lihat apa yang telah ditulis, dikarang oleh pengarang kitab ini. Semoga apa yang kita dapat pada malam ini, kalaulah Allah kurniakan nikmat pada kita, Allah kurniakan kelebihan pada kita, Allah kurniakan apa-apa sahajalah, memang jangan sampai kepada tahap kemegahan yang boleh merosakkan. Jadi kita lihat terus. Ketahuilah olehmu, qala musannif, ketahuilah olehmu bahawasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Maknanya semua orang nak. Semua orang nak. Siapa yang tak nak? Secara logiknya lah, semua orang nak, kan? Semua orang nak dipuji, semua orang nak disanjung di atas kejayaan-kejayaan, di atas apa yang kita dapat. Seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak, dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan, dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Ini mukadimahnya. Pengarang kitab mengatakan bahawa kemegahan itu, kebanggaan itu, keseronokan itu, memang mana-mana hatilah seronok. Kita ni orang puji memang seronok. Tak ada orang yang bila dikeji tu dia seronok. Pernah tak jumpa, ataupun kita sendirilah, orang kata, hodohnya awak, terima kasih. Kan itu contoh paling mudah lah, kan. Bodohnya awak, terima kasih. Tak adanya. Kita akan rasa, terhati ni akan terasa. Itu lebih kurang.
Jadi bila orang puji itu kita akan rasa seronok. Jadi mana-mana hati pun akan rasa seronok. Contohnya seperti kaya. Kan ada kaya memiliki harta. Lagilah. Ya, kalau boleh kita nak cerita pada orang, ya, nak beritahu pada orang, ya, aku baru beli kereta baru, rumah baru, baju baru, apa-apalah, ya, nak ditunjukkan kepada orang, bangga. Ya, kalau boleh, ya, nak tunjuk pada orang tu supaya orang tahu. Ya, saya teringat tiba-tiba terlintas dalam kepala ni satu video di TikTok, tapi lebih berbentuk kepada sindiran lah, sindiran. Ditunjuk seorang pemuda, mungkin agaknya baru beli telefon, kan, baru beli telefon jenama buah tu. Jadi orang lain kalau pakai telefon masuk je dalam poket, dia tu masuk dalam poket, dia adjust bagi keluar sikit, dia adjust tu bagi keluar sikit, letak dalam poket, adjust bagi keluar sikit. Dia bagi keluar sikit, kan, walaupun boleh zup masuk je dalam, tapi adjust bagi keluar sikit, kan. Kemudian bila jalan tu, jalannya pun macam lain sikit lah jalannya, seolah-olah macam nak nunjuk, aku ada, lebih kurang gitulah. Itu secara, yalah, di peringkat bawahan mungkin ramai di kalangan kita begitu yang nak tunjuk, rasa bangga aku ada benda tersebut. Ini kemegahan ini. Jadi kemegahan ini kelakuan yang dicela. Sebab apa? Sebab kepada kebinasaan. Macam mana boleh binasa? Macam mana boleh rosak? Bukan maksud binasa tu hancur, ya, ataupun mati, ya, ataupun cedera parah. Tidak. Maksud binasa ni hati. Hati ni jadi rosak. Sebab daripada kemegahan itu tadi, dia akan bibit, akan keluar, akan benih bunga-bunga yang lain. Dia akan terbit kesombongan, dia akan terbit riya, ya, ujub, sum'ah, ya, dan bermacam-macam lagi. Ini bermula kepada kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Qasas ayat 83, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Sadaqallah. Fil ardi wala fasada. Sadaqallahul azim. Bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak. Ya, bagi mereka yang tiada berkehendak, mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi ini dan tiadanya kebinasaan. Ini Allah beritahu dijadikan hari akhirat. Ya, kita semua ni akan menuju hari akhirat besok. Ya, tapi ada orang yang tak nak menuju ke hari akhirat. Dia beranggapan, ya, dunia ni selama-lamanya. Dia beranggapan dia akan hidup dunia ni, ya, selama-lamanya lah. Dia fikir tak mati, dia tak fikir akan kembali hidup besok. Tapi bagi orang yang nak menjadikan akhirat tersebut sebagai hidup dan matinya, maka orang-orang ini dia tak pandang kemegahan-kemegahan ni. Ya, dia tak pandang kemasyhuran ini. Sebab dia tahu kemegahan, kemasyhuran, segala apa yang kita miliki hari ini, kehebatan dan segala-galanya, semuanya akan fana. Semuanya akan binasa. Bukan tak tahu, benda ni bukan tak tahu. Semua kita tahu, semua tahu. Ya, cuma benda tu dia tak rasa di hati. Bukan tak belajar, bukan tak dengar tahu, tapi dia tak rasa, tak sampai di hati. Sebab itulah dalam kehidupan kita masih lagi berpijak dan berjalan atas muka bumi ni, ya, dengan menongkat dada, ya, dengan menyombong diri, ya, mengingatkan seolah-olah dia berkuasa, dia ada itu, dia ada ini. Dia tak ingat semuanya itu nanti akan sirna, semua itu nanti akan rosak, binasa, dan akan kembali semua ke kampung abadi. Ini, ya, orang-orang ini, orang Islam juga, tapi itulah dia Islam, tapi imannya kurang sedikit. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ayat ini akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan, dan menerangkan ia bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua hendak itu dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Nak beritahu bahawa akhirat itu, orang yang kejar akhirat ini hatinya sunyi, maknanya hatinya tak ada pun dunia ni. Tak ada dunia, bukan maksud dia tak, bukan maksud dia tak kerja atas dunia, ataupun tak cari habuan, ataupun tak cari dia punya
bahagian-bahagian atas dunia ni. Bukan nak kata salah kalau dapat jawatan tinggi ataupun salah dapat harta, rumah, duit besar, tidak. Tapi benda-benda tu tadi dia tak lekat dalam hati, dia tak menjejaskan hati. Dunia tu di tangannya dia berlalu begitu sahaja. Berlalu di tangan seolah-olah kita ni dapat duit bagi orang, dapat bagi. Dia tak terasa pun di hati. Tak ada sampai untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga. Dan firman Allah SWT lagi dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Siapa yang hendakkan dunia dan segala perhiasannya, kami akan sempurnakan bagi mereka, dan mereka ini tidak akan dikurangkan sesuatu pun di dalamnya. Ini Allah janji, siapa nak dunia dan segala perhiasan dunia ni apa? Perhiasan dunia ni harta, anak-anak, isteri, pangkat, kuasa, gelaran, macam-macam tu perhiasan dunia lah. Jadi siapa nakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami bagi dan kami tak kurangkan. Kami bagi, kami tak kurangkan. Bagilah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Cuma bagi mereka yang cari dunia semata-mata ni. Dia cari dunia semata-mata, celik mata sampai pejam mata dunia sahaja. Sampai tak sempat ke surau, sampai tak sempat ke masjid, sampai tak sempat belajar agama, sampai tak sempat nak mengaji, sampai tak sempat nak tahu hukum hakam, sampai tak sempat nak tahu tanggungjawab di antara saudara-saudara sesama Islam, sampai tak tahu tentang apa yang sedang berlaku kepada saudara-saudara dan dunia Islam hari ini. Dia fikir dunia dia sahaja. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka ni besok di hari akhirat tak ada tempat lain dah. Neraka lah tempatnya. Neraka lah tempatnya. Kau hidup atas dunia dulu, kau tak fikir apa-apa pun. Kau fikir dunia. Kan? Kau fikir sibuk mencari rezeki semata-mata. Sampailah pejam mata. Jadi pada waktu itu ni laisa lahum fil akhirah, tak ada apa-apa untuk mereka besok di hari akhirat melainkan neraka. Rugi. Kita kejar atas dunia ni, bekerja pagi petang siang malam hujung minggu sampai melengkung badan, sampai hitam muka, sampai merah muka, nak dapatkan 2,000, 3,000, 5,000, kan? Tetapi lupa tanggungjawab ataupun panggilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati habis macam tu sahaja. Ini kita tengok banyak berlaku. Banyak berlaku dalam kehidupan masyarakat, termasuklah kita hari ini. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batil oleh barang yang membuat mereka itu, maka tidak ada pahala di akhirat. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Maknanya apa yang mereka kerjakan atas dunia ni sia-sia. Batil tu mana sia-sia, rosak, binasa, tak ada apa erti pun. Aku jadikan kau hidup atas dunia ni, daripada celik mata sampai pejam mata, sedikit pun kau tak hiraukan panggilan aku. Sampai panggilan Allah untuk sembahyang pun, ya Allah, kadang-kadang langsung tak sembahyang. Sebab apa? Lebih mengejarkan dunia. Kan? Ini hati-hati. Kita tak payah tengok yang pangkat besar-besar, atas-atas jauh-jauh tu. Mungkin macam-macam urusannya, juta-juta, bilion-bilion bisnesnya. Tapi kita ni kadang-kadang di peringkat bawahan, Allah uji benda kecil aja. Contohnya macam mana? Mungkin bagi kita yang berniaga ataupun tuan-tuan yang berniaga, mungkin berniaga, contoh, minta maaf kalau ada lah, tapi nak beritahu, kita berniaga, waktu pukul 2 buka kedai sampai pukul 3, pukul 3.30, pukul 4 tak ada orang, kan? Elok lagi 5 minit 10 minit nak masuk asar, ramai pula orang order. Kan, ramai pula orang ada. Padahal tadi sejam 2 jam tak ada orang. Tadi tinggal 5 minit 10 minit nak asar, ramai pula order masuk. Ramai pula orang order itu order ini. Kemudian lepas asar kurang balik order.
Lagi 10 minit nak azan, ramai pula beratur orang kat kedai. Kan? Order macam-macam begitu, begini. Ni hati-hati ni. Mungkin kadang-kadang, wallahu a'lam, Allah nak uji. Nak tengok. Kan? Yang mana kau utamakan? Yang mana kau nak sahut? Yang mana kau nak utamakan dahulu? Antara rezeki daripada pelanggan yang datang ataupun panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni fikir, ni rezeki tengah masuk ni. Rezeki tengah masuk ni, nantilah dulu. Nanti. Terima order, buat macam pumpang. Sedar-sedar, waktu pun habis. Dah masuk isyak contohnya. Sebab maghrib pun tak lama, sejam. Kan? Habis isyak. Ini disebut ni. Wahabita ma sana'u fiha. Habis, lenyap, lebur, binasa. Apa yang mereka usahakan. Wabatilun ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah, habis. Wasak, binasalah segala apa yang mereka kerjakan. Jadi apa salahnya kan? Apa salah? Kalau waktu semayang, pergilah semayang dulu. Tinggalkan sekejap. Ada kedai-kedai yang mungkin tuan-tuan pernah tengok. Dia letak signboard, dia letak papan tanda, dia letak notis, solat. Kan? Dia pergi semayang. Tapi insya-Allah orang ni bila tengok orang ni solat, dia sanggup tunggu. Walaupun solat dia akan datang balik. Maknanya rezeki tu Allah yang janjikan. Bukan rezeki tu daripada manusia. Nanti kalau aku sembahyang nanti pelanggan aku lari. Nanti kalau aku sembahyang nanti pelanggan aku tak ada. Mungkin kadang-kadang kita fikir logik begitu. Tapi rezeki itu ingat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh. Bagi yang berniaga. Kadang-kadang sampai terlepas waktu sembahyang, sampai lewat sembahyang, ataupun macam-macam urusan-urusan yang lain. Kadang-kadang mesyuarat. Mesyuarat sampai langgar waktu. Kadang waktu Jumaat pun buat mesyuarat. Hati. Sebab pernah berlaku, pernah timbul, pernah diviralkan satu ketika dulu. Waktu tengah azan itulah masih meeting lagi. Mana lebih penting? Antara meeting ataupun untuk menunaikan kefarduan Jumaat itu tadi. Bermula ayat ini melengkapi juga akan kasih, akan kemegahan. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya. Maknanya ayat tadi nak menyatakan bahawa kemegahan, kemasyhuran ini merupakan sebesar-besar kesedapan, antara sebesar-besar kesedapan. Sebab mana-mana manusia pun dia akan rasa seronok. Dia banggalah, wah, ini hasil usaha aku selama ini. Ini hasil jerih, penat jerih aku selama ini. Aku berbangga. Anak aku berjaya. Belajar keluar negara, bekerja pangkat tinggi. Aku bangga dengan macam-macam lah. Hari ini anak keputusan periksa pun. Kalau boleh kita nak canangkan satu dunia. Kalau boleh nak satu dunia tahu. Dulu-dululah UPSR, zaman UPSR. Sekarang dah tak ada dah. Dulu zaman UPSR, kalau anak dapat 5A, wah, masuk front page surat khabar, masuk TV, dalam telefon jangan ceritalah, mak bapak siap snap lagi keputusan anak, kemudian viral kan, alhamdulillah, baguslah, alhamdulillah. Tapi sedikit sebanyak di situ, inilah dia kebanggaan. Kebanggaan itu tadi kalau terkawal, tidak menjejaskan hati, tidak merosakkan hati, mungkin tak jadi masalah. Tapi bila kebanggaan itu melampau-lampau, kan, sampai timbul kesombongan dan memandang rendah orang yang lain, ini bermula kepada kebinasaan. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta. Maksudnya kita ada harta, bukan maksud bila ada harta dicela. Bukan maksud bila orang kaya ni orang yang dicela. Tidak. Harta penting, duit penting, wang penting. Kan, ada duit sayang abang, tak ada duit abang melayang. Kan. Jadi duit pun penting juga. Sama juga dengan kemegahan ini. Boleh tidak dicela semata-mata, tetapi apabila tidak kena pada tempatnya sehingga mendatangkan kerosakan, sehingga menyakitkan hati orang lain, sehingga tidak boleh ditegur, tak boleh terima nasihat. Sebab orang yang selalu terima puji-pujian ini, kalau sekali dua tu mula-mula dulu mungkin dia kata, alah tak apalah, biasalah, kan, tak ada apa-apa pun. Mungkin itu kata-kata dia.
pada mula-mula. Tapi kalau banyak kali dipuji, saban tahun dipuji, jadi pada waktu itu bila berlaku kesilapan, bila berlaku kerosakan, orang yang berbangga ni bila dipuji ataupun bila ditegur, dia tak boleh terima dah. Ya, dia tak boleh terima. Ini jadi masalahnya. Kalau kita di peringkat keluarga, suami dan isteri, kan, suami dan isteri, kalau suami tak boleh ditegur, kan apa jadi? Isteri tak boleh ditegur, apa jadi? Akan rosak binasa rumah tangga. Sebab apa? Suami merasakan aku orang hebat, aku betul. Isteri pula merasakan aku hebat, aku betul. Kan? Ini masalahnya. Boleh menyebabkan kepada kebinasaan. Itu rumah tangga. Bayangkanlah kalau di peringkat negara, di peringkat yang lebih besar lagi. Ya, orang-orang atas kayangan T20 atas belaka ni, maklumlah asyik dipuji aja, maklumlah asyik dilambung aja. Bila terima keputusan ke, bila terima laporan ke, semuanya yang bagus-bagus saja, dia pun mulalah rasa bangga. Banggalah, oh kementerian saya, oh di bawah saya, oh jabatan saya, oh agensi saya mencatatkan peningkatan begitu begini, ya, tak pernah jatuh merosot, ya, setiap tahun naik di bawah saya. Sedangkan laporan-laporan ataupun dapatan-dapatan tadi mungkin, ya, palsu ataupun rekaan. Ya, sedangkan sebaliknya. Jadi bila orang tegur, kan, YB, Datuk, kan, ataupun sesiapa sajalah, encik, ya, benda ni salah, benda ni tak betul. Tapi sebab dah bangga ni tadi, kan, sebab dah rasa bagus, rasa hebat, dia tidak boleh terima kekurangan ataupun kesilapan ini. Bila tak boleh terima, apa jadi? Ya, apa akan jadi? Bila tak boleh terima, maknanya pembetulan tak dapat dilakukan, kerosakan tak dapat diperbaiki, maka ia berterusanlah. Berterusan daripada tahun ke tahun. Jadi bila benda dah lama memakan masa berpuluh-puluh tahun, dia dah menjadi satu, nak kata apa ya? Dah jadi satu batu yang keras, tak boleh diubah lagi dah. Disebabkan apa? Kemegahan, kebongkakan, kesombongan, ya, yang dulu-dulu tu menyebabkan hari ini susah nak buat perubahan. Ini kesan daripada kemegahan. Nampak tak? Ya, agak-agak fahamlah. Malah aku detail-detail ni. Kan, kalau aku detail-detail lagi kan, takut-takut ni live pula ni. Kan, kalau tak faham juga tak tahulah ya. Lagi, bahkan ada juga kemegahan yang dipuji, boleh, kan, bukan langsung tak boleh. Kemegahan dipuji, kita rasa bangga, anak kita alhamdulillah ni dapat nombor 1, kan, bangga kita. Tapi tak adalah kemegahan tu sampai nak cerita satu kampung, tak adalah sampai nak viral. Ya, anakku dah darjah 1, dapat nombor 1 berturut-turut. Anak kau dapat nombor berapa, baru darjah 1. Oh, dia punya bangga dia. Kan? Ya, ini dia. Jadi bukan tak boleh, boleh, sikit-sikit boleh, tak menjadi masalah. Nabi sendiri pun berbangga dengan umatnya yang ramai di hari akhirat nanti. Ini kebanggaan yang tak jadi masalah. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Macam kita perlukan harta, bukan langsung tak nak harta, perlukan harta, maka sedikit daripada rasa kemegahan ataupun kebanggaan tu boleh, tapi jangan sampai merosakkan. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim, dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Ini saya baca tuan-tuan, entah berapa kali aku baca. Benda lah cakapnya ni. Kan? Tapi kesimpulan yang boleh dapat secara umum, ya, kita ni tuan-tuan hati-hati. Siapa yang rapat dengan orang yang ada-ada ni, senang cerita macam ni lah. Kita jumpa orang yang ada-ada, dapat ambil gambar, selfie dengan dia, kan, dapat selfie tu. Kemudian bila dah selfie, kita buat apa? Simpan kat rumah, print, simpan letak bawah katil, print letak dalam lemari. Dapat ambil gambar ni, buat wallpaper terus. Wallpaper terus share tu, kan, masuk dalam grup family, grup kampung, grup surau, grup masjid, grup taman, grup pejabat, kan,
Nak beritahu, wah, aku dengan dia. Aku dengan dia. Dengan seseorang tu lah, siapa-siapa lah seseorang tu tadi. Dengan orang yang hebat-hebat. Contoh di sini seperti raja. Jadi alhamdulillah baru-baru ini banyaklah masuk dalam TikTok. Yang di Pertuan Agong pergi ke Sabah kan, pergi ke Sarawak, Sabah rasanya. Banyaklah orang tunjuk. Masya-Allah kan, orang ambil gambar semua bangga, bangga. Jadi sama juga. Kalau kita ni ambil gambar dengan orang tertentu dan orang tertentu itu disebut di sini seorang yang zalim, maka faham-fahamlah kita ni bila rapat ataupun dekat dengan orang yang zalim, bangga pula dengan orang yang zalim, jadi pada waktu itu takut-takut kita ni akan terkena tempias daripada kezaliman itu tadi. Kan, takut-takut terkena tempias. Gambar dengan dia enggak, gambar dengan orang tu enggak, gambar dengan ustaz tak ada siapa pun enggak. Kan? Dengan aku tak ada siapa ambil gambar. Kan, tak ada siapa. Nampak tak kat situ? Kalau artis datang bersusun nak beratur semua nak ambil gambar. Kan? Tapi dengan ustaz semua buat tak tahu aja. Nampak tak? Ini bukan luahan hati saya lah. Ni luahan hati ustaz-ustaz lain. Kan? Macam tak nampak aja kan. Inilah dia. Jadi cukuplah setakat tu. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya ubat. Ubat ni maksudnya penawar bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Mana ubat untuk mengurangkan rasa kebanggaan, rasa kemegahan ni tadi daripada ilmu dan juga amal. Maknanya nak kurangkan rasa sombong ni tadi akibat kebanggaan dan kemasyhuran itu tadi dua, ilmu dan amal. Ilmu itu apa? Adapun ilmu maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia. Maknanya dia tahu orang yang megah ini, orang yang rasa dirinya bagus ini, bangga ni, so proud ini, seperti dengki atasnya oleh manusia. Bila bangga ada orang akan dengki. Bila berjaya ada orang akan sakit hati. Bila kita ni di puncak, ramai di bawah akan yang cuba menarik jatuh. Tu kena tahu. Kan? Azan dulu. Okay, kita berhenti untuk laluan azan. Kita akan sambung balik sekitar 10 ke 15 minit. Apalah macam tengah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wassalatu al-qa'imah ala sayyidina Muhammadin wa ba'athu maqama innaka la tukhlifu. Jadi alhamdulillah, kita akan sambung sikit lagi. Jadi saya minta izin sekitar 10 ke 15 minit. Boleh tuan-tuan ni? Nak habiskan bab ni, habiskan tajuk ni terus. Jadi ketahuilah olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Maknanya untuk mengurangkan rasa kemegahan, rasa kebanggaan, sombong dan takbur tadi dengan ilmu dan juga amal. Ilmu ni maknanya pengetahuan. Jadi orang yang ada rasa kemegahan yang dalam diri, dalam hatinya ada sedikit daripada kesombongan, dia kena tahu. Dia kena tahu apa? Dia kena tahu bahawa dengki atasnya oleh manusia. Orang bila berjaya mesti ada yang akan dengki dan sakit hati. Dan orang yang dengki dan sakit hati ini pasti menyakiti mereka itu akan dia. Ini yang kita tak nampak. Kita nampak orang kaya, kita nampak orang yang dah duduk kat atas tu nampak macam best aja hidupnya kan. Nampak macam seronok aja hidupnya kan. Kena pula tiap-tiap hari dia buat live, dia tunjukkan kemegahan, kekayaan dia, ada untungnya dia. Kita rasa, kita nampak begitu. Tapi kita tak tahu di sebaliknya rupanya beribu-ribu ramai orang yang sakit hati dengan dia dan cuba menjatuhkan dia. Kalau kita tengok dalam drama tu macam-macam lah. Orang bila berjaya ni nak disantau lah, nak disihir lah, nak dipukul lah, dicabut, break minyaknya lah, begitu beginilah. Itulah realiti kehidupan. Bila kita ni berjaya disebabkan kita ni bangga, bermegah-megah ni, ada orang sakit hati. Sakit hati. Dah mulalah merancang bermacam-macam plot untuk menjatuhkan mereka ini. Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang, kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub, yang membalik-balikkan hati. Maksudnya dia kena tahu yang pertama orang dengki, dia kena tahu dia akan disakiti orang lain, dan dia kena tahu bahawa kemegahan itu sampai satu masa nanti dia akan hilang. Dia akan jadi pudar, dia akan jadi sirna. Contohnya macam mana? Firaun lah. Firaun hebat macam mana pun akhirnya hari ini bagaimana? Haman yang hebat macam mana pun hari ini bagaimana? Korun yang hebat macam mana pun hari ini bagaimana? Ini orang-orang hebat dunia. Itu mungkin kisah-kisah dulu Ustaz. Tapi kalau kisah zaman-zaman moden ni pun kita boleh tengok. Kan contohnya apa? Contohnya macam Michael Jackson lah. Ini yang terlintas dalam fikiran saya lah. Zaman kegemilangan dia, zaman kemasyhuran dia, penuh dengan kebanggaan dia. Hari ini ke mana dia? Dia pun dah tak ada. Walaupun kata dengar-dengar kata hidup lagi, wallahu alam. Kan? Tapi dia pun tak ada. Dia yang hebat, masyhur satu dunia. Semua orang kenal dia. Banggalah semua orang kenal. Tengok dia pun tak ada. Akhirnya hilang begitu sahaja. Mati orang dah tak sebut dah. Kan masa dunia, hidup atas dunia lah orang sanjung-sanjung, orang puji, orang puja. Tapi bila mati semuanya hilang begitu sahaja. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia, kerana ia akan mati. Contoh sama juga tadilah. Orang yang dia merasa diri dia hebat tadi, dia merasa diri dia bagus, bangga begitu begini, dia kena ingat sampai satu masa nanti dia akan mati. Dan segala kemasyhuran, kemewahan, kebanggaan dia tadi semuanya akan ditinggalkan begitu sahaja. Tak ada satu pun yang boleh dia bawa masuk dalam kubur besok.
Ada tak orang yang menempah kejayaan atas dunia bila dia mati, nanti besok kalau saya mati, sijil-sijil yang saya terima penghargaan, apa lagi duit-duit yang saya terima sebagai hadiah, nama-nama saya yang tercatat dalam surat khabar, majalah dan sebagainya, termasuklah hadiah-hadiah penghargaan yang saya terima daripada sana dan sini, sila tanamkan bersama saya dalam kubur. Tak ada. Dan benda ni pun kita tahu, nampak tiap-tiap hari bila kita menguruskan kematian. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Maknanya demikian juga followers. Demikian juga yang penyanjung-penyanjung ni, yang menaikkan orang ni sampai dia jadi bangga, sampai dia jadi hebat begitu begini. Mereka semua pun akan mati juga. Dan kita pun tahu di hari akhirat besok bila dunia ni kiamat, dihancurkan semuanya, Allah akan bertempik, Allah akan bertanya, mana orang-orang yang sombong satu ketika dulu? Mana orang-orang yang bangga satu ketika dulu? Mana orang-orang yang hebat satu ketika dulu? Waktu itu alam ni senyap, sunyi dan sepi. Tak ada siapa jawab. Sebab semua dah binasa. Tak ada siapa jawab. Ini ilmu ni makna kena tahu. Bagi orang yang dikurniakan kemewahan, digunakan harta sampai jadi bangga, ingat semuanya akan binasa nanti. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa. Nak beritahu, suka ke kalau macam tu? Orang yang bangga sekarang ni, suka ke? Sebab engkau bangga macam mana pun, hebat macam mana pun, bertahan pun berapa lama? Mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun, paling lama pun mungkin 100 tahun, akhirnya akan lenyap, ditenggelami masa begitu sahaja. Itu daripada segi ilmu. Kena tahu. Itu ilmu lah, kena faham. Orang yang ni ada kelebihan, bukan saja kemegahan, apa-apa sahajalah kita kena ingat. Kita kena ingat akhirnya semuanya akan binasa. Dan ada pun amal. Amal ni maknanya perbuatan. Yang tadi ilmu, kita kena tahu. Amal ni kita kena buat untuk mengurangkan rasa bangga tadi, rasa megah tu tadi. Maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan. Seorang raja menziarahi akan seorang yang sangat zahid. Maka tak kala mengetahui orang zahid itu kedatangan raja, maka menyuruh ia menghidang makanan. Maka memakan ia bersangatan loba dan membesarkan akan suapnya supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Maka tak kala melihat yang demikian oleh raja itu, berpaling ia. Maka berkatalah orang yang zahid itu, Alhamdulillah allazi sarafaka anni, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Maksudnya apa? Ni cerita, cuma tak tahu di mana, siapa orangnya, siapa rajanya. Tapi nak beritahu seorang raja ni hebatlah. Macam tuan-tuan, katalah kalau tuan-tuan dengar ni yang di Pertuan Agong nak lalu ni, Jalan Batu 10 ni, nak singgah dekat masjid, nak singgah dekat masjid Batu 10, nak singgah di rumah siapa-siapa. Jadi pada waktu itu, orang penting, VIP yang sangat penting nak datang, persiapan jangan ceritalah, memang tar cantik, elok, pokok bunga, pasang lampu segala bagai. Tapi ni orang yang nak menerima kedatangan yang Tuan Agong ni, orang lain di sekeliling akan pandang, wah untunglah dia, Agong boleh jumpa dia, wah untunglah dia, raja dapat jumpa dia, dapat duduk sebelah menyebelah, dapat makan satu meja, dapat sembang sama-sama. Yang lagi penting dapat selfie tu. Zaman sekarang dapat selfie. Selfie tu yang penting tu. Jadi orang lain akan pandang begitu. Tapi tidak bagi si Zahid ini. Ini bukan nama Zahid. Zahid ni maknanya orang yang zuhud. Orang yang zuhud ni tadi. Jadi bila dia tahu sultan nak datang ni tadi, maka dia menyuruh, suruh siapa wallahualam lah, untuk hidang makanan. Jadi bila hidang makanan, sultan pun sampai, raja pun sampai, maka dia makan dengan loba, makan dengan lahap lah. Raja nak datang orang yang zahid, orang yang zuhud ni tadi, nak ziarah tuan guru. Jadi kita ni bila sebut tuan guru, orang yang zuhud, dah terbayang lah macam mana watak dia, macam mana sifat perangai dia. Tapi rupa-rupanya orang zuhud ni ada perancangan sebaliknya. Bila sultan nak datang, dia sengaja makan dengan loba. Mungkin tak tahulah tangan kiri kanan ke apa agaknya. Mungkin biasa makan 3 jari, tiba hari ni dia ramas gitu. Ramas kepal ngap masuk mulut.
Sehingga menyebabkan maka hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Jadi raja ni boleh tengok lebih kurang gitulah bahasa mudahnya. Aku ingat bagus sangat, rupanya rupa aku juga. Kan lebih kurang gitu. Aku ingat bagus sangat, rupanya tak ke mana pun. Sedangkan si zahid, orang yang zuhud ni, sengaja dia buat begitu supaya tidak dipandang akan oleh si raja tadi kehebatannya. Ini dia. Itu cerita tak tahu di mana ni, tak nyatakan di mana. Tapi dalam kehidupan kita hari ini pernah dilakukan oleh tuan guru kita sendiri. Kan? Allah yarham tuan guru Al-Fadil Ustaz Nik Aziz Nikmat. Dalam satu cerita yang cukup popular lah. Bagaimana orang pergi ke masjid, bila sampai masjid 2-3 pagi dengar ada bunyi krek 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 krek. Kan bunyi daripada bilik air. Sudah. Kan entiti mana pula 2-3 pagi berbunyi kat bilik air ni kan. Jenguk-jenguk tengok rupanya tuan guru sedang basuh tandas. Kan cerita yang cukup masyhur. Kan? Jadi bila tanya kepada tuan guru, kenapa basuh tandas? Kan? Lalu dijawab oleh tuan guru, aku basuh tandas adalah untuk membasuh ni kesombongan. Kan? Rasa kemegahan, rasa kehebatan diri yang ada, basuh tandas. Menunjukkan bahawa sama aja. Kan sama. Tidak ada kehebatannya di mana-mana. Engkau hebat macam mana pun, akhirnya akan mati juga. Engkau hebat macam mana pun, kau tetap akan kembali juga ke dalam tanah nanti. Ini yang dilakukan. Jadi kita boleh ambil iktibar lah. Jadi tuan-tuan yang ada diberikan rezeki oleh Allah SWT, kemegahan, kebanggaan, harta, rumah, kereta yang besar-besar, janganlah action sangat. Kan jangan berlagak sangat. Rumah besar tapi sunyi. Rumah besar tapi sunyi. Apa salahnya bila buat dah rumah besar-besar, cantik-cantik, jemputlah orang datang makan, jemputlah anak-anak yatim, kan? Jemputlah buat sukan nikah kat rumah. Maklumlah Padang luas. Rumah dia aja Padang bukan main besar. Kan? Boleh buat sukan nikah kat rumahnya. Kan? Buat. Jadi tak adalah timbul rasa kemegahan. Ini tidak orang tengok dia je, wah besarnya rumah, wah besarnya rumah. Kan? Orang puji-puji pula. Itu dia. Kereta cantik, besar. Apa salahnya sekali-sekala nak pergi ke masjid, nak pergi keluar, tumpangkan orang, bawakan sekali. Itu contohnya lah. Untuk membersihkan kebanggaan yang ada dalam hati kita ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi selesailah bab yang ke-6 pada malam ini. Semoga tuan-tuan dengar selepas ni, kalau ada rasa kehebatan pada diri, cepat-cepatlah istighfar pada Allah. Cepat-cepatlah minta ampun. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah SWT sebelum ia semakin melarat menjadi penyakit yang merosakkan hati kita semua, insya-Allah. Jadi rasanya cukup setakat itu sahaja yang baik datang daripada Allah. Segala kelemahan mulai diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah ya Allah semua kami yang hadir pada malam ini ya Allah, yang mendengar sedikit sebanyak nasihat dan taujihat pada malam ini ya Allah. Kau kurniakanlah kami kekuatan ya Allah. Kurniakan kami kekuatan ya Allah untuk kami mengamalkan dan melaksanakan apa yang kami telah dengar dan kami pelajari ya Allah. Tetapi seandainya ya Allah, jikalau kami alpa, lalai, leka, melakukan kesilapan, kesalahan, apatah lagi kejahatan dan kemaksiatan ya Allah, maka apa kiranya Kau pandanglah kami, ampunkan kami, maafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillah.